Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Okey, hari ini cikgu akan mengajar bab 2, tajuk algoritma, subtopik struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, semasa tingkatan 1 awak dah belajar pelbagai struktur kawalan. Ada tunggal, ada dua pilihan, ada pelbagai pilihan, ada for, ada while. Okey, untuk tingkatan 2 awak akan belajar struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan ulang kaji balik apakah itu algoritma. Okey, algoritma adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau melengkapkan sesuatu tugasan. Okey, awak ada satu masalah, kemudian macam mana awak nak selesaikan masalah itu. Kalau ada nak selesaikan masalah, mesti ada beberapa langkah untuk selesaikan suatu masalah. Okey, dalam tajuk struktur kawalan ni, algoritma ni kita boleh wakili dalam bentuk CD kod dan catak alih. Okey, dua-dua bentuk ni awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey, cuma kita nak kukuhkan lagi pengetahuan awak dalam struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, apakah struktur kawalan pilihan bersarang? Okey, cikgu akan terangkan 4 struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, yang pertama, struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain. Okey, yang kedua, berlaku apabila kejadian struktur kawalan diikuti dengan kejadian struktur kawalan yang lain dengan serta-merta. Okey, macam mana dia berlaku ni? Nanti kita tengok. Okey, yang ketiga, struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan kedua terbenam bermula. Okey, maksudnya satu struktur kawalan dah berlaku, kemudian akan berlaku lagi satu struktur kawalan yang lain. Okey, yang keempat, struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat dahulu, baru diikuti dengan pelaksanaan struktur kawalan pertama hingga tamat. Okey, maksudnya kat sini, tengok ni key dia. Struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat dahulu, barulah struktur kawalan pertama akan diikuti hingga tamat. Okey, tengok nanti lepas ni. Okey, sebelum kita nak buat catak alih, okey, kita ulang kaji balik. Simbol-simbol ni, simbol-simbol wajib yang ada dalam satu catak alih. Okey, ni pun awak dah belajar. Kita kukuh kembali ingatan awak. Okey, simbol yang pertama, ni simbol wajib ada ni, tak ada ni. Tak jadi awak punya catak alih. Simbol oval ni, bentuk bujur. Okey, untuk apa? Untuk mula dan tamat sesuatu aktiviti dalam catak alih awak. Okay, yang kedua, bentuk segi empat ni. Segi empat ni adalah proses ataupun aktiviti dalam catak alih awak tu. Okey, yang seterusnya bentuk apa ni? Bentuk diamond. Bentuk diamond ni adalah pilihan. Pilihan ni untuk menguji sama ada benar atau salah. Okey, kalau bentuk pilihan, benda wajib yang perlu ada adalah ya dan juga tidak. Nama pun pilihan kan? Mesti ada ya dan tidak. Kalau tak ada ya dan tidak, bukan pilihan. Kalau dalam pseudocode tu ada perkataan jika, mesti kita guna diamond. Okey, iaitu pilihan ni. Okey, yang seterusnya, anak panah. Anak panah ni untuk apa ni? Okey, untuk aliran. Aliran sesuatu aktiviti. Okey, tak ada aliran, tergantung awak punya catak alih. Jadi tak betul lah, mesti ada aliran. Okey, yang seterusnya bentuk bulat ni. Bulat ni untuk penyambung. Okey, untuk apa penyambung ni? Okey, contoh awak dah buat satu catak alih, dah sampai bawah, dah tak muat dah catak alih ni. Mana nak masuk, nak keluarkan dia ni. Okey, jadi kita gunakan penyambung untuk kita buat kat muka surat sebelah ke. Jadi tak adalah catak alih awak tu tergantung. Okey, yang terakhir, bentuk apa ni? Simbol input dan juga output. Contohnya input, kita nak masukkan data. Okey, output, paparkan message. Okey, ini adalah simbol-simbol yang perlu awak tahu, perlu awak ingat untuk kita lukis catak alih. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Macam mana struktur kawalan pilihan bersarang ni terjadi. Okey, mula. Ini ada sudut kod ya.
Okey, mula macam mana bentuk cetak alih dia? Okey, tadi mula adalah bentuk oval. Okey, ini adalah mula. Kemudian, dia buat apa ni? Cari kedai kek. Cari. Itu adalah satu aktiviti, satu proses. Okey, bentuk proses 4 segi. Cari kedai kek. Yang ketiga, masuk ke kedai kek. Ni masuk adalah satu aktiviti, bukan masukkan data. Ni aktiviti masuk ke kedai kek. Jadi bentuk 4 segi ni bentuk proses. Ni adalah jika. Jika adalah pilihan bentuk diamond. Okey. Ada kek lapis Sarawak? Okey. Ni struktur kawalan pertama mesti dipenuhi. Okey, struktur kawalan pertama. Okey, kalau dia kata ya, dia akan tulis jika lagi. Jika lagi. Corak kek menarik. Okey, bila ada jika ni, ada pilihan. Kalau ya, dia akan buat apa ni? Beli kek lapis Sarawak. Beli itu adalah satu proses. Beli. Okey, kemudian jika tidak. Jika tidak, akan berlaku apa? Keluar dari kedai kek. Keluar tu adalah proses. Okey, ni yang dikatakan ni. Struktur kawalan yang kedua ni selesai. Barulah struktur kawalan pertama ni akan berlaku sehingga tamat. Barulah yang seterusnya berlaku ni. Jika tidak. Okey, jika tidak. Okey, dia akan pergi keluar kedai kek. Okey, jika tidak tadi, dia akan sambung balik ke sini. Keluarlah kedai kek. Sebab benda yang sama, aktiviti yang sama, kita tak perlu tulis dekat cetak alih ni. Benda yang sama, 2 kali. Sebab itulah ada aliran ni. Dia pergi ke sini. Okey, yang terakhir, aktiviti dia adalah tamat. Okey. Contoh yang kedua. Okey, ni contoh yang kedua, sudut kod. Okey, kita nak menentukan sama ada nombor ini adalah negatif, 0 ataupun positif. Okey, yang ini cikgu guna aplikasi logarithm. Okey. Tengok. Okey, nanti sesiapa yang nak cuba, boleh cuba download logarithm ni. Okey, ni kalau guna aplikasi ni, kita akan lebih nampak lah macam mana aliran tu berlaku. Okey, cikgu ambil yang slow. Okey, awak perhatikan satu persatu. Okey. Integer. Okey, sekarang kat sini input X. Dia suruh masukkan X. Okey, saya masukkan nombor 7. Cikgu tekan enter. Okey, dia pergi ke mana? Pergi sini. Tanda dah adalah positif. Dah ada N. Dah habis. Okey, jadi 7 tanda dia positif. Okey, cikgu uji lagi. Okey, pergi sini. Tekan sini dia suruh masukkan input X. Okey. Cikgu letak negatif 3. Enter. Di sini ke N. Negatif adalah tanda negatif. Okey. Cikgu uji lagi. Okey, cikgu masukkan nombor 0.1. 0.1 adalah positif. Okey, kita boleh ujilah. Okey, jadi boleh cuba aplikasi ni, menarik. Awak akan nampak satu persatu aliran dia. Macam mana, betul ke tidak aliran awak ni. Okay, cuba. InsyaAllah boleh buat. Okey. Ini sudut kod, ni cetak alih. Okey. Cikgu harap semua faham. Okey. Jadi untuk uji kefahaman awak, aktiviti yang pertama adalah kerja berkumpulan. Okey, buat beberapa kumpulan.
Okey, cuba jawab soalan ni. Okey, soalannya adalah anda mengunjungi taman tema air bersama keluarga. Okey, senarai harga taman tema tersebut ditunjukkan di bawah. Okey, ini dia. Senarai harga. Okey, boleh kaji, bincang bersama-sama kawan. Okey, cikgu terangkan sikit lah. Okey, kat sini tiket dewasa. Dewasa adalah RM40. Kalau dewasa 65 tahun ke atas, RM25. Okay, kanak-kanak 1 hingga 14 tahun, RM20. Kalau kanak-kanak ni tinggi dia lebih daripada 150 cm, harga dia adalah RM30. Okay, 4 tahun ke bawah percuma. Tapi kalau umur 4 tahun ke bawah, tinggi dia lebih daripada 100 cm, kena cas RM10. Okey, jadi tugasan pertama, kena hasilkan satu sudut kod dan juga carta alih. Okey, nak menentukan harga pelanggan yang datang lah. Okey, dah sediakan setiap kumpulan. Kemudian tugasan yang kedua, kita nak uji kita punya carta alih dan sudut kod tu lah. Okey, cikgu akan bahagikan kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A akan memainkan peranan sebagai pelanggan, manakala kumpulan B akan memainkan peranan sebagai penjual tiket. Okey, jadi dah ada sudut kod carta alih masing-masing. Kumpulan A ni akan guna dia punya sudut kod dan carta alih. Kumpulan B ni cikgu akan bagi lampiran. Ni contoh lampiran lah. Setiap kumpulan akan dapat. Okey, jadi bertukar-tukar lah. Kita akan tukar. Kumpulan A akan jadi penjual tiket, kumpulan B jadi pelanggan. Okey, nanti switch. Kita uji berapa ringgit lah setiap kumpulan ni perlu bayar untuk masuk ke taman tema air. Okey, bila dah siap aktiviti berkumpulan, dah faham macam mana nak buat suatu kawalan pilihan bersarang. Okey, kena di rumah latihan secara individu. Okey, latihan secara individu. Okey, ni awak kena buat suatu kawalan pilihan bersarang. Dah ada dah kat sini syarat-syarat yang dia nak. Okey, cuba buat satu persatu. Dah siap, boleh ujilah guna logaritm dia. Logaritm yang cikgu buat tunjukkan tadi, ataupun boleh buat secara manual lah. Lepas tu awak ujilah satu persatu. Okey. Rumusan untuk tajuk ni. Okey, perumusan algoritma membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematik. Okey, awak ada masalah. Okey, bila dah ada algoritma, sudut kod dan carta alih, okey, masalah tu dapat diselesaikan secara sistematik. Okey, algoritma membolehkan pengatur cara untuk menulis satu cara dalam pelbagai bahasa pengatur caraan. Okey, setiap algoritma ni dia lebih mudah lah pengatur cara ni nak buat coding dia lah. Ikutlah bahasa pengatur caraan yang macam mana pun yang digunakan. Python ke, Java ke, apa-apa je bahasa. Algoritma ni penting untuk memudahkan pengatur cara ni menulis atur cara. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua faham. Cuba buat latihan. Nanti boleh bincang dengan cikgu masing-masing. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.